Berhormat Seputih, 15 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, saya nak mula ucapan saya dengan respon terhadap Menteri Wilayah Persekutuan yang mana beliau semalam keluarkan satu kenyataan yang kata penduduk di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya boleh menjadi penjajah di mana-mana tempat di bawah ketiga-tiga wilayah di bawah kementeriannya. Saya agak hairan dengan kenyataan dibuat oleh menteri ini kerana beliau seolah-olah adalah telah pun jadi wilayah persekutuan ini adalah kawasan Parlimen Ketere di negeri Kelantan. Yang mana semua orang boleh buka store, buka meja, jual apa-apa pun di mana-mana tempat. Dan kenyataan seperti ini adalah agak bahaya kerana ia mungkin buka satu floodgate yang menggalakkan ramai orang di Kuala Lumpur dan Putrajaya melanggar undang-undang dan peraturan kerajaan tempatan. Jadi saya nak minta... Arau mau buka gerai jadi penjajah ke? Boleh buat di Jalan Parlimen. Sekarang Menteri Wilayah Persekutuan dia akan setuju. Dalam keadaan kesusahan begini, apakah pilihan kita untuk menyelesaikan masalah rakyat? Okey, Datuk Yang di-Pertua, besok kita akan lihat Arau akan buka gerai jual nasi lemak di Jalan Parlimen. Di sana ada ramai pegawai polis, tidak ada masalah. Pegawai penguat saya kuasa. Akan buka kita gerai semua dan bagi akan makan tolong percuma. Arau. Terima kasih Arau. Terima kasih Arau. Beli makanan nasi lemak daripada Arau. Saya nak teruskan. Teruskan Seputih. Ya, saya nak mula dengan komen saya terhadap yang bajet berkenaan dengan program menangani kempen anti minyak sawit yang mana sebagai seorang mantan menteri industri utama, saya merasa gembira peruntukan kepada kementerian ini ditambahkan keseluruhannya berbanding dengan tahun yang lepas. Tapi saya rasa kesal pertambahan peruntukan ini tidak disalurkan kepada sektor industri minyak sawit yang merupakan industri yang paling penting dan menghadapi paling banyak cabaran di dalam kementerian ini. Tetapi sebaliknya, peruntukan diberi kepada program menangani kempen anti minyak sawit dalam bajet 2021 dikurangkan daripada RM27 juta kepada 20 juta pada tahun depan. Pengurangan peruntukan bagi program menangani kempen anti minyak sawit antarabangsa ini menunjukkan Kerajaan Perikatan Nasional langsung tidak sedar tentang cabaran sengit yang dihadapi oleh industri minyak sawit Malaysia di pasaran antarabangsa dan juga kurang faham tentang kepentingan dan sumbangan industri minyak sawit kepada ekonomi Malaysia. Saya ingin ingatkan Kerajaan Perikatan Nasional, minyak sawit adalah ekspor yang sangat penting bagi Malaysia. Pada tahun 2019, ekspor minyak sawit merupakan ekspor yang ketiga besar bagi negara kita. Ia menjana pendapatan sebanyak RM64.8 bilion kepada Malaysia dan ia memberi sumbangan sebanyak 3.5% kepada KDNK negara Seputih, kita. macam. Tak boleh. Datuk Di-Pertua, saya hanya ada 11 minit lagi. Saya ada banyak yang saya mau bincang. Apa yang tak boleh? Boleh. Bila saya duduk di sebelah sana, anda boleh tanya lagi. Minta macam dia tak dapat kebenaran. Macam Seputih, pasal sawit ni bagilah laluan Seputih. Saya selalu kerjasama dengan pegawai MPOB, MPOCC, MPOC dan kementerian saya untuk merangka pelbagai strategi untuk menangani kempen anti minyak sawit antarabangsa. Jangan ganggu. Minta macam, sila duduk macam. Tak dapat kebenaran macam. Sila teruskan Seputih. Tidak dibenarkan. Saya ada banyak 6 muka surat. Saya teruskan tadi Di-Pertua, tolong tak habis boleh bagi menteri. Dan memandangkan industri sawit ini melibatkan lebih 500,000 juta berkebun kecil. Sekarang dan harga sawit berapa Seputih? Yang begitu penting. Saya menyeru Kementerian Kewangan mengkaji semula peruntukan yang kurang bagi program menangani kempen anti minyak sawit tersebut dan menambahkan sekurang-kurangnya 2 kali ganda amang tersebut yang diperuntukkan dalam bajet 2021 demi melindungi industri ekspor negara yang begitu penting ini. Datuk Yang di-Pertua, sehubungan dengan itu, mulai tahun ini semua pengusaha minyak sawit dikehendaki menyumbang RM1 tambahan bagi setiap metrik tan minyak sawit yang dikeluarkan demi menanam pokok jenis hutan. Kerajaan Negeri Sabah telah mengadakan MOU dengan MPOC untuk bekerjasama untuk menanam 1 juta pokok di Lower Gawat di dekat Lahad Datu dengan menggunakan ses RM1 tambahan yang saya sebutkan tadi. Satu tabung sepatutnya
yang boleh keluarkan resit tanpa cukai tax exemption diwujudkan untuk tujuan ini. Saya ingin tahu sama ada tabung ini telah pun wujud dan apa yang berlaku dengan projek tanam pokok 1 juta pokok ini. Sehubungan dengan itu, pada 24 Februari tahun ini, MPOC telah menandatangani MOU dengan Kerajaan Negeri Sabah untuk mewujudkan koridor gajah di hutan kawasan Kinabatangan demi menyelamatkan gajah pygmy yang selalu mati tanpa sebab. Jadi apakah perkembangan dengan projek koridor gajah di Sabah ini? Projek-projek ini diwujudkan demi menunjukkan kepada masyarakat antarabangsa, khususnya pasaran yang mempunyai kempen anti minyak sawit yang kuat, bahawa industri minyak sawit Malaysia menyumbang kuat kepada perlindungan alam sekitar dan penanaman pokok demi melawan perubahan cuaca, climate change. Kita perlu tunjukkan kepada dunia bahawa penanaman sawit dan hutan dan perlindungan binatang liar, wildlife conservation boleh wujud bersama. Tetapi kesannya saya tidak pernah lihat Menteri dan Timbalan Menteri buat apa-apa kenyataan berkenaan isu ini sejak mereka mengambil alih Kementerian MPIC. Dato' Yang di-Pertua, saya juga nak tanya tentang peruntukan 500 juta kepada Forest Plantation Development Scheme. Itu kita kata program pembangunan ladang hutan PPLH dalam rancangan Malaysia yang ke-12 yang diumumkan oleh Menteri Kewangan. Saya mengalu-alukan Kementerian Kewangan memperuntukkan 500 juta kepada PPLH, walau bagaimanapun saya ingin menyeru kerajaan untuk mempelajari dari kesilapan pengalaman PPLH yang bermula daripada tahun 2006 hingga tahun ini, termasuk penyelewengan yang pernah berlaku dalam penggunaan dana pinjaman tersebut dan juga terdapat peserta PPLH menanam pokok di kawasan hutan simpanan kekal. Tujuan utama kerajaan melaksanakan PPLH adalah untuk membekal kayu kayan yang diperlukan untuk industri hiliran, sektor kayu kayan, khususnya industri perabot. Tetapi pelaksanaan ini haruslah memastikan kawasan hutan simpanan kekal di negara kita ini tidak dicabuli oleh pemohon PPLH demi mengotai jaminan negara kita, iaitu negara di jumlah kawasan Malaysia selalu mempunyai 50% jumlah kawasan di bawah ditutupan hutan. Di sini saya ingin cadangkan supaya dana 500 juta ringgit ini kepada PPLH ini akan dijadikan sebagai revolving fund di mana wang bayaran balik pinjaman pemohon akan dipulangkan kepada dana tersebut dan kerajaan hanya perlu keluarkan peruntukan kepada revolving fund ini bila perlu. Dato' Yang di-Pertua, saya ingin juga menyampaikan ketidakpuasan sesetengah pengusaha industri komoditi terhadap cara Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi menangani pelantikan anggota dalam lembaga pengarah agensi di bawah MPIC. Agensi di bawah MPIC adalah usaha sama di antara pihak swasta dengan kementerian demi memajukan industri komoditi tersebut. Jadi kementerian dan menteri haruslah hormat kuasa dan pandangan pengusaha industri komoditi berkenaan. Arau jangan kacau, Arau jangan kacau. Industri kayu kayan bahawa Menteri enggan melantik wakil yang berpengalaman yang dicadangkan oleh Persatuan Kayu Kayan yang merupakan pengasas Majlis Kayu Kayan MTC untuk menjadi pemegang amanah di MTC. Selain itu, memorandum dan artikel MTC hanya membenarkan Menteri melantik maksimum 4 orang lantikan politik dalam lembaga MTC, tetapi Menteri melantik 7 orang pemegang amanah bebas, iaitu melebihi kuota yang dibenarkan. 7 pemegang amanah ini malah termasuk setiausaha politik Menteri sendiri. Sehubungan dengan itu, saya diberitahu Menteri menamatkan jawatan Ketua Pengarah Lembaga Ladang Malaysia MPP secara tiba-tiba tanpa memberi apa-apa alasan. Kontrak perkhidmatan beliau sepatutnya tamat pada 11 Februari tahun depan, tetapi beliau dihentikan pada 10 November pada minggu lepas. Mengikut undang-undang, seseorang majikan tidak boleh menamakan kontrak seseorang pegawai yang tidak melakukan apa-apa kesalahan dengan tiba-tiba. Perbuatan ini memang menyalahi undang-undang dan boleh dibawa ke mahkamah. Mengikut Seksyen 19-1 dalam Malaysia Paper Port Act, Menteri boleh melantik Ketua Pengarah MPP, tetapi ia tidak memberi kuasa kepada Menteri untuk membatalkan kontrak perkhidmatannya tanpa apa-apa alasan.
Saya juga ingin ingatkan Menteri, Ketua Pengarah MPB ini adalah dipilih dan dilantik melalui proses temuduga dan juga pengiklanan oleh kementerian. Beliau adalah seorang tokoh korporat yang mempunyai banyak pengalaman dari segi pengurusan dan pemasaran di syarikat-syarikat besar sebelum beliau bersara. Menteri tidak boleh menghentikan pegawai yang pegang jawatan tinggi dengan tiba-tiba dan ikut suka hati. Negara kita tengah melandai COVID-19. Pemimpin kerajaan telah berkali-kali minta majikan jangan pecat pekerja dalam tempoh ini. Tetapi sekarang menteri yang menamakan kontrak perkhidmatan pegawai satu agensi kerajaan tanpa alasan secara tiba-tiba. Tindakan ini memang bercanggah dengan kenyataan. Jadi betul, tanpa minta kebenaran kacau. Tanpa kebenaran minta kacau. Adalah paling tak berkuasa betul dalam satu kementerian. Tetapi seseorang menteri juga harus menjalankan tugas mengikut prosedur Arau dan kacau. peraturan sesuatu agensi dan ataupun kementerian. Khususnya berkenaan pelantikan anggota lembaga pengarah agensi dan pelantikan pemegang jawatan sesepadan Pekanu. Selain itu, menteri juga harus menjalin hubungan yang erat dengan pihak industri komoditi di bawah MPIC dan mencari jalan untuk memajukan industri-industri berkenaan. Si Putih, jam telah tepat pukul 2, tapi saya gunakan peruntukan 12.3 untuk Si Putih sambung 3 minit 37 saat lagi. Teruskan Si Putih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Tolong tutup mic Arau dan semua yang kacau saya itu. Datuk Yang Dipertua, negara kita tengah dilandai gelombang COVID-19 yang ketiga dan kita mempunyai lebih 800 kes baru setiap hari sejak 2 minggu yang lepas. Kebanyakan kesnya berlaku di Sabah. Gelombang COVID-19 pemberhentian besar-besaran telah berlaku pada zaman PH. Bukan sekarang. Kenapa dulu tak bangkit waktu jadi menteri? Sekarang ini sibuk cakap. Juga berlaku di penjara di banyak negeri. Hentikan gangguan. Hentikan gangguan. Ini menunjukkan kerusakan di dalam bilik dalam penjara kita memang sudah sampai tahap yang sangat serius sehingga ia merupakan punca penyebaran wabak sekarang. Pada waktu yang sama kita mendapati mahkamah kita menunjukkan kecenderungan untuk menjatuhkan hukuman yang berat ke atas pesalah dan orang yang tertuduh walaupun yang tidak penularan COVID ini Si Putih berlaku pada zaman PH. Banyak negara di dunia ini telah negara menjalankan dibuka program seluas-luasnya reformasi dalam tanpa penjara dan apa-apa juga program tindakan. yang Tolong jangan menjaga kacau PH. Si Putih, dengan kita jenis terpaksa hukuman tanggung hari yang ini lain Si Putih. seperti khidmat. Saya minta Macang dan Arau tidak mengganggu Si Putih untuk bercakap. Saya minta Si Putih teruskan. Saya Datuk Yang Bertua, halau dia keluar dari dewan ini. Datuk Yang Bertua, saya nak cadangkan Menteri Undang-Undang yang duduk di depan saya Memang sekarang. saya pun nak keluar ni serabut dengan Si Putih mengucap. Pejabat peguam negara dan pihak penjara untuk membincangkan macam mana harmonisation hukuman dan juga meringankan hukuman pesalah kes kecil. Dan kita juga selalu lihat double standard. Kita lihat dari segi hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah. Jadi saya nak minta yang cadangkan yang berhormat Menteri Undang-Undang haruslah buat kajian ini supaya kita boleh mengurangkan jangkitan wabak COVID-19 di penjara dan juga kita nak boleh mencari jalan untuk macam mana bebaskan bantuan yang telah lama duduk di dalam penjara sebagai salah satu langkah untuk juga mengurangkan kesesakan dan mengurangkan beban kewangan pihak kerajaan. Datuk Yang Dipertua, saya menghargai segala usaha yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara untuk atas usaha mereka untuk menurunkan jangkitan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, kita lihat yang wabak ini kelihatan mungkin ia akan berterusan dalam 2-3 tahun yang akan datang. So we have to learn how to live with COVID-19. Kerajaan telah mengenakan MCO, EMCO, CMCO sejak Mac hingga sekarang. Dan tindakan ini telah menjejaskan banyak bisnes, khususnya pengusaha bisnes kecil, shopping mall dan sekolah semua terpaksa ditutup. Ramai orang bukan sahaja menghadapi masalah kewangan, tetapi apa yang serius ya, ramai mula menghadapi penyakit mental macam Arau. Saya rasa dia ada menghadapi penyakit mental yang selalu ganggu orang. Soalan sekarang ialah apakah CMCO hendaklah diteruskan selama-lamanya?
Jadi Saya mau dia tarik nak balik. menyeru, Perkataan sakit saya mental, tarik balik. menyeru. Arau, jangan kacau. Duduk Arau. Dia Saya tarik ingin balik. menyeru Arau, pihak duduk. kerajaan tubuhkan Tarik balik. satu Putih, tarik tubuhkan balik. satu Point of jawatan order. kuasa untuk Point of order, mendengar Speaker. rayuan dan Point juga of order. yang tentang 36, pihak 6. penguasa Point of order. yang melaksanakan sangkaan tugas jahat. mereka ini melampaui order, yang Speaker. agak keterlaluan Point of itu order. kepada jawatan kuasa khas Point of tersebut. order. Kerana ada banyak Dia kena tarik yang balik. kes-kes yang kita baca dalam media Saya dan minta juga tarik media balik sosial itu yang perkataan mereka sakit mental. yang mana kita rasa agak innocent tetapi mereka diambil tindakan. Saya nak ambil Saya minta contoh tarik macam balik perkataan yang kita sakit lihat dalam mental. klip-klip video di mana Speaker, polis tarik yang balik tidak berbaju Sakit seragam mental. Seputih saya minta rumuskan. Masa dah tamat minta rumuskan. 36-6. Okey, One saya order. akan duduk. Dia sebut Terima kasih perkataan Tuan sakit Di-Pertua. mental. Di sini saya nak Tarik rumuskan. Saya ingin juga Hai. minta MKN mengkaji semula perintah yang hanya membenarkan Orang tak arahan sioman dia dua cakap macam tu. orang dalam satu kereta. Tarik Kerana balik perintah perkataan ini tu. adalah amat tidak munasabah dan menyusahkan ramai orang. Misalnya suami isteri yang mempunyai Tidak, anak kecil. Speaker, dia kena Mereka tarik tidak balik. sanggup tinggalkan Betul. anak-anak kecil mereka di dalam Unparliamentary. rumah bila mereka keluar beli 36-6. makanan. Selain itu, macam mana dengan orang yang sakit Mulut yang perlu macam dihantar mulut, ke ya hospital? Allah, Tuanku. Macam mana dengan majikan yang perlu hantar pekerja ke tempat mulut kerja? apa ni? Jadi perintah ini telah menyebabkan juga jalan raya di Lembah Kelang menjadi lebih Tarik penuh balik, sesak. Madam. Saya ingin menyeru MKM mengkaji semula dan melonggarkan segala syarat-syarat CMCO yang dilaksana sekarang untuk supaya yang kesusahan rakyat ini boleh didengari oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Dia Terima kasih. perkataan dia tak Baik. tarik balik. Speaker. Baik, terima kasih. Baik. Ya. Masa telah tamat. Lain berhormat. Speaker, sila suruh Arau pergi makan ubat. Dia lupa makan ubat pagi ini. Baik, terima kasih. Yang berhormat Kampah. Baik, terima kasih Arau, terima kasih. Ya. Kita telah Ini berada baral-baral di politik yang tidak patut Baik, dihormati. terima kasih Arau. Baral. Speaker. Ahli yang berhormat, sebelum saya menangguhkan Dewan pada hari ini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada ahli yang berhormat dan semua penganut beragama Hindu yang akan menyambut perayaan tersebut pada hari Sabtu 14 November 2020 di Deepavali Nalwal Tukul. Saya juga ingin menasihatkan semua yang berhormat untuk sentiasa mematuhi SOP yang dikeluarkan kerajaan semasa menyambut perayaan ini bagi mengekang penularan COVID-19 ini. Saya ada pantun ni, yang berhormat. Dengar. Deepavali disambut sederhana, semua rakyat dan pemimpin patuhi SOP. Jaga diri bersama keluarga, hari Isnin kita jumpa lagi. Ahli berhormat, mesyuarat Dewan pada hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 16 November 2020. Terima kasih Ahli berhormat. Happy Deepavali. Happy Terima Deepavali kasih semua. Speaker Happy Deepavali. untuk berikan kad Deepavali untuk Padang Serai. Terima kasih. Seputih, mandi saya kasih you muruku muruku.